Assalamualaikum, kembali lagi dalam Borak-Borak Bola Izzat dan Adam. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's... Jadi pada hari ini, saya dan Adam akan dua tim yang kita orang nampak baik dalam UEFA Champions League match day 1. Jadi kita akan ceritakan pasal tim tu. Jadi bahagian saya akan menceritakan tentang dua tim, iaitu Barcelona menentang Ferencvaros, PSG menentang Bayern Munchen. PSG lawan Manchester United. Jadi kita tahu bahawa ramai peminat kita akan bagi keyakinan yang bahawa PSG akan menang dalam game tu. Aku pun sendiri aku bagi keyakinan bahawa PSG akan menang match tu. Tapi last kali kita tahu Manchester United menang dengan keputusan 2-1. Jadi apa yang aku akan ceritakan? Jadi aku akan ceritakan tentang game, statistik game pada match tu. Jadi pada aku kelebihan statistik kat PSG. Tapi last kali kita boleh tengok yang bahawa Manchester United juga. Jadi kita boleh nampak yang bahawa shots kita seimbang bagi Manchester United dan PSG. Shot on target lebih kepada MU, tapi yang lagi tiga pass accuracy and shoot on target kita possession, kita boleh nampak yang bahawa PSG pegang lebih banyak position, menang tapi game tak menang, tak guna juga kan. Jadi pada hari ni aku akan pergi terus ke game. Aku akan review tentang satu persatu gol yang dijaringkan oleh Manchester United dan PSG. Jadi apa yang menariknya dalam game ni, yang aku nampak semua pemain MU je yang gol. Pemain PSG tak gol satu pun. Dan gol PSG pun sampai pemain MU yang gol tu. Power MU. Jadi kita akan pergi ke gol yang pertama, dijaringkan oleh Bruno Fernandes. Macam kita tahu lah, kalau Manchester United ni tak menang tanpa penalti memang tak sah . Jadi Keylor Navas save dia punya penalti. Tapi sayangnya lepas save tu VAR kata yang Keylor Navas ni dia punya kaki terlalu ke depan. Jadi sayangnya kena ambil lagi sekali dan Bruno Fernandes gol pada minit yang ke 23. Jadi kita pergi yang ke seterusnya. Jadi pada minit ke 55 PSG dapat corner cross and then Antonio Martial gol bagi gol yang ke minit ke 55. Aku pun tak tahu macam dia boleh heading ke gawang sendiri. Dia ingat tu gol dia kot, jadi dia gol lah. Jadi kita pergi ke seterusnya punya gol yang minit yang ke terakhir dia boleh gol tu. Marcus Rashford boleh gol dalam game tu juga. Macam kita tahu sebelum ni 2018 ke 19 yang Marcus Rashford gol waktu menentang PSG waktu quarter final tu. Sel gol waktu last minute juga. Kali ni pun PSG tetap kalah dengan gol last minute Marcus Rashford juga. Jadi minit ke 87 Rashford gol. Jadi bagi aku defend dia bagi banyak ruang kepada MU untuk shoot gol yang terakhir tu. Jadi Manchester United pun ada peluang untuk nak gol pada minit yang terakhir tu. Jadi bagi aku start daripada awal season hari tu PSG pun macam tak stabil liga dia. Sebab bagi aku ramai Thiago Silva yang keluar tu bagi aku defender yang paling berguna kat PSG, tapi dikeluarkan. Jadi bagi aku itu satu bagi efek lah kat PSG sebab dia keluar. Jadi bagi aku mungkin sebab Thiago Silva juga defend PSG tu power lah. Kita pun tahu PSG punya defend tu memang Thiago Silva tu yang paling main kat PSG punya defender. Jadi sekarang dia lagi Chelsea. Jadi bagi aku tu lah agak longgar and Marcus Rashford boleh gol waktu last minute tu. Aku tak banyak cakap sangat lah sebab kita pun dah tahu lah hanya 2-1. Jadi kita ke topik yang seterusnya, Barca menentang Ferencvaros. Jadi kita ke pasukan yang seterusnya, Barcelona menentang Ferencvaros. Jadi kita dah tahu Barca mestilah menang 5-1 kan Ferencvaros. Jadi kita boleh tahu Barca menang 5-1. Kita tak payah tengok position, tak payah kita tengok yang lain-lain, pass accuracy semua. Kita still tahu yang Barca menang dengan 5-1.
Sebab kita tahu kalau menang 5-1 mesti lah position Barca pegang kan. Okey, jadi kita ke match dia terus. Gol pertama dijaringkan oleh Messi pada minit ke-27. Aku tak payah ulas panjang-panjang lah. Memang Messi waktu tu dah kena tackle. Kau memang nampak Messi kena tackle. Jadi Messi macam biasa dia buat kerja dia gol pada minit ke-27. Okey, jadi kita pergi ke gol yang seterusnya minit ke-27. Aku respect gila lah Frankie De Jong ni. Dia punya cross through ball dia waktu tu ke Ansu Fati memang bagi aku cantik lah. Dan kita boleh nampak ramai player muda dalam match ni macam Pedri, Dembele, Coutinho, Ansu Fati. Kita boleh nampak diorang pun gol dalam match ni. Jadi bagi aku player muda ni perlu banyak masa and dia boleh main. Dia boleh menjadikan gol pada akan datang. Tanpa Messi pun dia boleh mungkin. Jadi bagi aku De Jong through ball ke Ansu Fati memang cantik bagi aku. And Ansu Fati macam biasa finishing dia memang bagus, kita tahu. And gol minit ke-47 Ansu Fati. Jadi gol yang ketiga dijaringkan oleh Coutinho. Jadi first half 2-0. Jadi gol yang ketiga kita tahu Coutinho yang gol pada minit 52. Coutinho gol. Bagi aku yang Ansu Fati pun penggerak juga. Messi bawa ke depan, lepas tu dia dah kawal dia and then dia pass kat Ansu Fati and then Ansu Fati pun pandai pass kat Coutinho and then Coutinho macam biasa finishing dia memang baik and dia punya cara gol dia macam biasa memang pandai gol and then dia gol pada minit ke-47. Jadi kita move forward minit ke-52. Gol Ferencvaros pada minit ke-70. Penalti yang dibagi oleh Gerard Piqué. Bagi aku Ferencvaros waktu tu counter attack, Piqué tak perlu tarik pun sebab kau dah leading 3-0. Kau tahu kau akan menang sebab waktu tu lagi 20 minit dah nak habis match. Bagi aku kalau kau tak perlu tarik pun tak apa sebab aku tahu dia yang tarik dulu and then Piqué marah sangat and then dia tarik balik and then Piqué yang dapat kad merah. Bagi aku benda tu mungkin bagi aku ada yang patut, ada yang tak patut. Tapi mungkin bagi aku kad kuning je sebab dia yang tarik dulu and then Piqué pun sebab dia tak boleh tahan and then dia pun tarik. Jadi bagi aku kad kuning lah kot. Mungkin korang just komen kat bawah and korang bagi tahu patut ke tak Piqué dapat kad merah. Okey, penalti bagi Karatin minit ke-70. Jadi gol yang pertama bagi Ferencvaros. Tapi Barca still tak give up and then kita move forward. Barca still tak give up minit ke-82. Dia still cari untuk gol and then dia gol. Dembele pass kat Pedri. Pedri senang dia buat finishing dia. Jadi korang jangan cakap Pedri tak ada function lah. Jadi kita boleh nampak Pedri ni pun ada function. Penyokong lain mungkin kata Pedri ni sign yang tak betul. Bagi aku sign yang betul sebab dia nak player muda. Jadi Pedri buat kerja dia minit ke-82 and gol yang terakhir digol oleh Ousmane Dembele. Jadi kita tahu Messi yang pass bola tu kat Dembele and then Dembele buat kerja dia, finishing dia memang baik. Jadi Barca menang minit ke-89, Dembele gol. Jadi Barca menang 5-1. Jadi itu saja part aku. Jadi aku akan move forward ke perlawanan matchday 1 hari Khamis. Jadi Adam akan ceritakan tentang dua match yang bagi dia memang dia rasa terkejut bila dia tengok. Jadi kita move forward ke Adam. Jadi Okey, hai. Nama aku Adam. Selamat datang sekali lagi ke Borak-Borak Botak Yeah, boy. Borak Bola di channel Izzat TV. Okey, so hari ni kita akan bincangkan pula tentang UCL minggu ni. Dan pada pendapat aku ini dua match yang aku suka lah. So hari ni aku akan cakap pasal dua match. So first adalah Bayern dan juga Atletico. Bayern versus Atletico. So keputusannya 4-0. Aku tak agak skor tu. Aku agak dah Bayern menang sebab walaupun dia dekat Bundesliga tu dia tengah macam slow kan, dia kalah-kalah dengan tim kecil hari tu. But aku rasa kat UCL tu aku rasa dalam pendapat aku kat Bundesliga tu dia tak serius sangat tau.
Dia macam tapi bila kau tengok balik match dekat UCL yang dia lawan Atletico tu kan, memang gila babi lah dia punya attacking. So dia score 4. So first goal Coman, and then second aku tak ingat, tapi Coman assist. Coman Okay, so match tu aku tengok Bayern lebih banyak menguasai perlawanan as usual. Possession pun dia 59% daripada 41%. So possession Bayern pegang. Passing 2 kali ganda daripada Atletico. And shot on target pun banyak. Atletico shot on target 1 je. Dalam aku tak ingat 5 ke 4, tapi dalam semua tu 1 je shot on target. So maksudnya diorang ni tak, Atletico time match tu dia tak pandai nak convert chance ataupun dia nak create chance. Whereas in Bayern dalam match tu, untuk aku, pendapat aku, man of the match Kingsley Coman. Sebab dia shine gila-gila time match tu. Yang dia assist, and then start goal yang pertama tu, yang Kimmich pass ke Coman daripada tengah padang ke depan and terus gol. Itu memang cantik ah. Korang kena tengok ah. So lepas tu Coman pula assist, and then Tolisso score daripada jauh, dan juga last kali gol yang keempat tu Coman juga. Coman yang gol keempat tu dia jadi Messi. Dia gelecek dribble. Kalau korang tengok dia dah macam sesi Messi lah. So aku rasa Coman tu dia dah nak kata boleh lah, dia on form lah gak. So dia tengah on form sekarang. So Coman sekarang tengah sedap. So aku rasa ni lacan betul-betul Bayern nak pakai Coman. Dulu dia memang pakai Coman, tapi aku rasa ni betul-betul chance. Maksudnya kena selalu keluarkan. Faham tak? Sebab Coman sekarang pun tengah on form. Taklah selalu keluarkan kan, dia penat kan member tu. Tapi dia sekarang tengah on form. So aku rasa bagus lah. So match tu memang best. Memang Bayern memang attacking football. So kalau korang tengok, pergi tengok, aku recommend. Okay, so next match yang kita ada pula Shakhtar Donetsk lawan Real Madrid. Prediction aku rasa prediction korang pun sama lah. Shakhtar Donetsk akan kalah dengan Real Madrid. Aku bangun tidur, boom. Sebab match tu aku tak tengok. Match yang Bayern aku tengok, tapi aku bangun tidur, tengok kat phone 2-3, 2 Real Madrid, 2 Shakhtar Donetsk. Tiga Shakhtar Donetsk. So aku macam ush, power gila. Tapi bila aku tengok balik match tu, dan aku tengok statistik dia, Real dia lagi banyak shot out daripada Shakhtar Donetsk. Tapi shot on target dia dua-dua sama 5. So maksudnya Real dia banyak chances, tapi dia tak boleh convert. Shakhtar dia setiap chance dia akan convert. Adalah 1-2 chance yang dia tak convert yang off target. Tapi sebab dia punya majority shot on target dengan shot off target untuk Shakhtar Donetsk antara 1 dengan 2 je. So aku rasa dalam match ni Real dia memang bukan tak reti, dia macam kurang sikit lah kat depan. Okay, so untuk match tu kita boleh tengok betapa fragilenya team tu tanpa Sergio Ramos. Sebab kalau korang tak tahu lah, Sergio Ramos aku rasa injured kot. Dia injured, and then so dia tak masuk dalam game ni. Dia pun tak ada dalam sub, so dia tengah rehat lah tu. So kau boleh tengok, nak kata fragile, tak adalah fragile mana, tapi macam goyang lah. And then dekat dalam squad tu tak ada leadership. Sebab sebelum ni leadership tu dekat Ramos yang pegang. Tapi aku tak ingat captain siapa untuk match ni. Tapi dia dah tak ada influence Ramos tu dah tak ada dalam match. So dia macam sendu sikit lah. So untuk Shakhtar Donetsk pula, aku tak boleh cakap apa-apa. Cuma nak cakap dia pandai lah nak convert chances. Dia pandai menggunakan chances yang dia ada untuk convert menjadi goal. So tu aku props. Aku pun tak sangka Shakhtar Donetsk akan like ni. Tapi first goal Shakhtar Donetsk, aku boleh nampak yang memang goyang dia punya, memang goyang Real Madrid punya defense. Sebab semua macam jatuh-jatuh nak ambil bola, nak
Faham sebab dia tak kukuh kat belakang tu. Sebab yang masuk Eden Militao dengan Varane. Varane tu satu lagi dah lah buat hal UCL tahun lepas, buat hal lah UCL tahun ni. Dia boleh lah pergi own goal. Bukan dia di dalam tu dikira own goal sebab dia deflection, Courtois save, deflection kena kat Varane tau. So lepas tu masuk gol. So itu aku tak boleh buat apa-apa. Itu tak boleh buat apa-apa lah. Aku tak kata tu salah Varane lah, tapi still dia buat hal gak. Tapi nak kata salah dia tak gak. Dia just cuma at the wrong place, in the wrong place at the wrong time. Match ni Shakhtar dia leading 3-0. And then lepas tu aku tak tahulah player kena maki apa kat dalam dressing room. Tapi lepas half time minit 50 lebih ke atas tu dia skor 2. Tapi lepas tu dia tak berjaya. Shakhtar Donetsk dia memang betul-betul jaga lah. Keeper Shakhtar Donetsk malam tu memang taklah on form, tapi memang berjaya stop lah. So untuk aku dua-dua match ni gila. So aku tak expect pun. Bayern aku expect. Okay, so review aku match 2 ni. Bayern aku tak expect menang. Bayern aku memang expect menang, tapi aku tak expect dia menang besar. So satu lagi yang Atletico tu aku rasa sebab aku tengok balik match tu kan Thomas Partey dari Arsenal kan. Okay, so kat tengah tu dia tak ada defensive midfielder. Sebab masa Thomas Partey, masa dia orang beli Lucas Torreira tu, dia nak masukkan Lucas Torreira untuk join dengan Thomas Partey tau, untuk jadi macam duo kat midfield. Tapi lepas Thomas Partey kena beli dengan Arsenal, so dia macam pisang lah. So kat midfield, sebab Thomas Partey kita tahu kat Atletico dia ialah ambil bola yang pas bola ke depan, and dia akan pas bola ke final third, dia akan tackle orang untuk dapat bola. So bila Thomas tak ada sekarang kan, so dia Atletico dia tengah cuba nak stable balik dengan ketiadaan Partey, faham tak? So aku tengok dekat mid dia tu, dia cakap macam mana, dia pas gak, tapi tak seni Partey, faham tak? Lepas tu so itu je lah kot. So untuk aku review game Bayern dengan Atletico 4-0 kat sini. Untuk review Shakhtar Donetsk lawan Real Madrid yang berkesudahan 3-2, itu memang tak expect langsung. So itu je. Thanks for watching this video. Jadi jangan lupa subscribe, like and share video ni. Jadi korang komen banyak-banyak apa yang korang tak puas hati tentang kita, apa yang kita orang tak cakap. Just tekan komen banyak-banyak. And then jangan lupa follow IG kita orang, aku akan letak di sini. Jadi korang just follow IG kita orang, konten kita orang minggu depan. Dan jangan lupa santai je, setiap hari Isnin kita orang akan keluarkan. Dan jangan lupa minggu depan borak-borak bola macam biasa.